Okey, kita mulakan hari ini belajar hadis. Belajar hadis hadis yang ke 1395. 1395. Ya, berkaitan dengan nazar dan sumpah, ya. Sumpah dan nazar. Baik, siapa nak mulakan baca, silakan. Saya baca Mana pun boleh. Ya, baca Arab. An. Isman. Muttafaqun alaihi. Ya. Okey. Ya, baik. 1395 catatkan hadis sah. Matan boleh bersumpah dengan salah satu dari Asmaul Husna. Hukum sunnah mukhayyarah. Sunnah mukhayyarah. Mukhayyarah tu mana boleh pilih. Ya. Baik, ya, saya mak semula hadis 1395. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya kepunyaan Allah ada 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang memeliharanya atau mengucapkannya, ia akan masuk syurga. Jadi artinya 99 nama Allah itu nak menunjukkan bahawa kalau kita bersumpah tak semestinya menggunakan wallahi. Ya, boleh juga warrahmani, warrahimi. Ya, boleh kita gunakan nama-nama atau asmaul husna yang lain. Selain kita menyebut wallahi tallahi, boleh juga kita sebut nama-nama Allah yang lain. Ya. Awal ghafuri, contohnya, demi yang maha pengampun. Mana Allah lah. Jadi kalau kita bersumpah menggunakan selain nama Allah, artinya itu akan membawa kepada syirik dan boleh masuk ke neraka. Jadi sebab itu kalau kita bersumpah dengan nama Allah atau Asmaul Husna ini, nama-nama Allah yang lain, insya-Allah sumpah kita benar, akan masuk ke syurga. Dan begitu juga siapa yang menghafalnya, kemudian ia dipahami benar-benar tiap-tiap
kalimah-kalimah Asmaul Husna ini dihayati, ya, maka ia juga boleh masuk syurga. Sebab ya, itu adalah nama-nama Allah. Kalau kita hayati, ya, sudah tentu, ya, kita akan membesarkan sebenar-benar Allah Ta'ala. Ya. Jadi, ya, walaupun kita faham bahawa Ar-Rahman Maha Pemurah, ya, manusia juga ada sifat pemurah, tetapi Allah Maha Pemurah yang tidak ada tolok bandingannya. Disitulah kebesaran Allah Ta'ala. Kita mengakui kebesaran Allah Ta'ala. Ya. Bayangkanlah manusia yang derhaka kepada Allah. Ya. Ramai yang kufur, ramai yang tak menyembah Allah. Tapi tengok Rahman Tuhan, sifat pemurah Allah. Allah masih lagi menerbitkan matahari buat dia, buat mereka. Allah masih lagi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untuk makanan-makanan mereka. Allah juga telah menurunkan hujan buat mereka, ya, dan tidak memberhentikan pun angin sebagai oksigen buat mereka. Jadi di sini nak menunjukkan bahawa, ya, Rahman Allah Ta'ala, Maha Pemurah Allah Ta'ala, ya, begitu besar, begitu luas. Ya. Tak dapat kita nak bayangkan, nak dibandingkan dengan makhluk jauh sekali. Ya. Itulah kalau kita faham Asmaul Husna satu-satu nama Allah dan dipahami sebenar-benarnya, insya-Allah, ya, dia sudah berpegang teguh dengan kalimah tauhid. Dan itulah jalan yang boleh masuk ke syurga. Okey, 1396 sekarang ni, 1396, siapa nak baca silakan. An Usama. Okey, sila. Ya. Ya. Okay, carikan 1396 hadis sah. Satu 1396 hadis sah. Matan, orang yang bernazar berbuat sesuatu kebaikan dianjurkan kita mengucapkan jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan kepadanya. Hukum lil irsyad. Lil irsyad tu mana untuk pimpinan. Baik. Sama ada nazar atau tidak nazar. Apabila seorang menerima kebaikan orang lain dan pada saat itu ia membalas dengan ucapan jazakallahu khairan, semoga Allah memberimu balasan yang lebih baik.
Maka ucapan semacam ini, ya, Islam menilai sebagai pujian yang bernilai penuh. Lebih berharga dari orang itu memberi balasan berupa kebendaan. Ya, sebab itu, ya, ucapan-ucapan yang baik, ya, bila orang berbuat baik kepada kita, kita ucapkan jazakallah khair, ya. Terkadang diucapkan dengan, ya, ucapan-ucapan syukron, ya. Jadi, ya, benda atau perkara yang demikian adalah perkara yang mulia. Sebab itu sekarang ni pun, ya, lapas-lapas ni dah biasa disebar-sebarkan. Ya, jadi, ya, ramailah, ya, orang awam yang mula memahami, ya, dan mempergunakan kalimah ini. Ya. Kadang jazakallah, kadang barakallah, ya. Itu semua kalimah-kalimah yang baik, ya. Kita gunakan jazakallah, kadang barakallah, ya, pun boleh, ya. Itu ucapan-ucapan yang baik, ya. Jadi tak kiralah sama ada menyebutkan jazakallah khair atau barakallahu lak, barakallahu laka, ya. Itu adalah ucapan-ucapan yang dikatakan sebagai, ya, pujian yang bernilai, ya. Jadi kena, ya, membiasakan, ya. Kena membiasakan, ya. Balasan itu boleh dengan tambahan walaka, ya. Walaka jazakallah, walaka barakallah. Ya, kalau nak membalas, ya, nak membalas kita tambah walaka, ya. Itu, ya, kalau kita faham dhamir boleh juga, ya. Walaki kalau perempuan, ya. Walaki jazakillah khair, ya. Jadi kalau lelaki biasa ka, kalau perempuan ya ki, ya, ka bawah ki. Itu bezalah, ya. Laka laki, macam tu, ya. Jazaka jazaki. Tapi kalau ada ramai guna kum pun tak apa, jazakumullah, ya, khair, ya. Boleh. Okey, kita teruskan lagi yang baru sampai hari ini, ya, 1396, ya, hadis sekarang ni. Bukan 1397. Tadi 1396, 1397. Okey, siapa nak baca silakan buka mic, ya. Mic buka. Yang nak baca. Ani bin Umar. Kalau tak ada orang yang sama. Okey, Okey. 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 1397 hadis sah. Matan, dianjurkan supaya kita tidak sering bernazar. Hukum lil irsyad.
Hukum lil irsyad. Ustaz ni ulang matan tadi sebab lain saya tak berok tadi. Okey. Dianjurkan supaya kita tidak sering bernazar. Dianjurkan supaya kita tidak sering bernazar. Hukum lil irsyad. Hadis 1397. Ya, 1397. Baik. Hadis ini memberitahu, ya, Nabi SAW bersabda katanya, melarang nazar, dan sabdanya sesungguhnya orang itu tidaklah membawa kebajikan, tapi ia mengeluarkan nazarnya kerana kekikiran. Ya, biasanya orang-orang ni kalau nak bersedekah, ya, susah, ya, bakhil. Kalau suruh nak bersedekah, bakhil. Kadang nak beribadat pun macam tu juga, ya, ibadat-ibadat sunat ataupun puasa-puasa sunat, ia pun susah, ya. Tapi dalam keadaan-keadaan kesempitan, ya, di situlah dia bernazar. Dalam kesempitan, ya, dalam kesakitan, di situlah dia bernazar, ya. Ya, kalau aku sembuh daripada penyakitku, aku bernazar, ya, aku nak, ya, sembelih seekor lembu untuk dibuat jamuan, ya, di masjid besar, ya. Mana masjid besar tu yang ada di tempat dia lah, ya. Dia bernazar. Tapi waktu sehat, ku semangat bakhil, ya. Bila sakit, teringat nak bersedekah, ya, nak menderma itu, menderma ini, ya, macam-macam dia ingat, ya. Dia tahu keadaan sakit itu tak memberi arti lagi harta buat dia. Di situlah dia nak bernazar. Itu yang dikatakan oleh Nabi, ya. Dia tak ya, galakkan bernazar, ya. Sebab nazar itu tidak membawa kebajikan, tapi hanya nazar itu kerana, ya, kebakhilan, kekikiran. Kekikiran itu mana kebakhilan atau bakhil, ya. Begitu juga terkadang seseorang itu dia, ya, susah nak melakukan amal-amal sunat, tapi, ya, bila terdesak, ya, dia akan mengatakan kata nazar, ya, aku bernazar kalau anakku selamat, ya, pulang, ya, aku bernazar nak puasa 3 hari. Padahal tak pernah puasa sunat pun, ya. Tapi pasal sesak dipandang oleh dia, ya, betapa, ya, pentingnya si keselamatan anak tu, maka dia pun bernazar. Contohlah, ya. Tapi adakah nazar tu tak boleh? Boleh bernazar, tapi jangan sering asyik bernazar je, ya. Itu maknanya tidak digalakkan. Sikit-sikit nak nazar, sikit-sikit nak nazar, ya. Bukan tak boleh, boleh, ya. Tapi tidak digalakkan, sebab, ya, itulah biasa, ya, perbuatan orang-orang bakhil, ya. Baik, ya, kita teruskan lagi hadis selanjutnya, hadis 1398, ya. Siapa nak baca, buka mic, silakan. Buka mic, siapa nak baca. Orang yang sama pun tak apa, boleh baca lagi. Yang lain nak dengar. Okey. Tak ada dah. Si Puan Fatimah dah nak baca, sambung. Puan Fatimah. Macam ni, ya, kalau baca hadis kita jangan macam baca Quran. Kita nak lengkapkan dia punya sambungan tajwidnya, tak payah. Dia kalau nama-nama orang sebut je.
An Uqbah bin Amir. Nama orang. Sebut je An Uqbah. An Uqbah bin Amir. Tak payah kita nak ikutkan macam baca Quran. An Uqbah tabni Amirin kan. Jadi ya. Okey. Dah ada. Lagi ada tambahan? Ya. Baik. Catatkan 1398. Hadis sah. Matan. Hadis sah. Matan. Nazar mutlak. Tidak wajib dilaksanakan, tetapi harus membayar kifarah seperti sumpah. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik. Ya. Orang terkadang dia bernazar. Dan kalau nazar itu tidak dapat dilaksanakan, maka dia kena bayar kifarah. Jadi kifarah itu sama dengan kifarah sumpah. Boleh letak nota. Kifarah sumpah dalam surah Al-Maidah ayat 89. Letak nota Dalam ayat surah Al-Maidah ayat 89 ni, fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Maka kifarahnya ialah memberi makan 10 orang miskin. Kifarah sumpah atau kifarah nazar. Catatkan memberi makan 10 orang miskin. Au kiswatuhunna atau pakaian. Au tahriru raqabah atau memerdekakan hamba. Faman lam yajid, jika tidak dapat, fasyamu salah satu ayam, puasa 3 hari. Baik, pahami kifarah sumpah tu atau kifarah nazar tu. Maknanya jangan terus puasa setelah 3 yang atas tu tak dapat, salah satu 3 yang atas tak dapat, baru boleh puasa. Contohnya, dia kena membayar kifarah memberi makan 10 orang miskin.
10 orang miskin atau memberi pakaian. Agak-agak ya, memberi makan 10 orang miskin, ya, kalau ibarat nasi berlauk bagi 10 orang miskin, ataupun kain pelekat bagi 10 orang miskin, atau ya, sama ada nak bagi makanan ataupun pakaian, ataupun memerdekakan hamba. Tak adalah hamba. Jadi kalau dah tak dapat tu, baru boleh puasa 3 hari. Macam tu. Ya. Jadi kena ikut yang atas dulu, atau tu dulu. Ini surah Al-Maidah ayat 89. Yang boleh rujuk situ. Ya. Contohnya, seorang yang melanggar nazar atau tidak memenuhi nazarnya, maka dendanya sama dengan seorang yang tidak memenuhi atau melanggar sumpahnya. Dan bila seorang itu bernazar tetapi tidak menyebutkan apa yang menjadi nazarnya secara tertentu, ia harus membayar kifarah. Kalau bersumpah, ya, contoh bersumpah ni, yes. Kalau dalam Quran ada disebut ilah, ya. Ilah. Mana lelaki yang ilahkan isteri. Artinya lelaki ilahkan isteri ni, dia bersumpah yang dia tidak mau kembali ke rumah. Ataupun dalam perkara kecil, ya, jadi satu kelahi dengan suami isteri ini. Lalu si suami, dia pun turun keluar daripada rumah dengan kata-kata nak keluar tadi, demi Allah, mulai hari ini aku tak nak jejak rumah ni lagi. Dia sumpah. Ya. Kemudian dia pun keluar. Ya. 3 hari kemudian, dia muncul balik semula. Ya. Lalu si isteri cakap, dengar khabar tak nak jejak rumah ni lagi. Kan, disindirlah macam tu. Ya? Maknanya si lelaki itu sudah melanggar sumpah. Jadi dia kena bayar kifarah ni. Kalau dia nak bersama dengan isterinya, dia kena bayar kifarah ni dulu, baru boleh bersama dengan isterinya. Ya? Itu kifarah. Ya? Kifarah sumpah. Tapi kifarah sumpah kena ada sebutan demi Allah, ya. Kifarah sumpah ni kena ada sebutan demi Allah. Ya. Contohnya dia sebut wallahi macam tadilah, wallahi aku tak nak balik lagi. Macam tu. Ya. Jadi itu makna kifarah sumpah. Kalau dia keluar saja tak balik, itu maknanya kalau dia keluar saja tak menyebut sumpah apa, itu maknanya si isteri itu dia menunggu 4 bulan 10 hari. Ya. Selama 4 bulan, ya. Bukan 4 bulan 10 hari, selama 4 bulan. Ya. Kalau seandainya tidak khabar berita, itu terpulang pada si isteri lah. Ya, sama ada dia nak minta taklid, ya, ataupun dia biarkan. Kalau biarkan tak jatuh cerai lah, kalau seandainya tidak ada kata-kata cerai pun, hanya ditinggalkan macam tu saja. Kalau balik pun tidak ada kifarah. Ya. Yang ada kifarah ni kalau dia bersumpah, baru ada kifarah. Kalau sengaja pergi itu, bila-bila dia balik, itu tak ada kifarah. Ya. Baik, kita teruskan lagi. Hadis 1399. Siapa nak baca? Sila.
1399. Sambung lagi. Kena sambung. Walil Bukhari. Mana dia? Satu lagi, 1401. Baik ya. Catatkan. Hadis 1399, 1400, 1401. Sekalikan tiga ni. Satu hukum. 1399, 1400, 1401 hadis sah. Matan ni ada A, B ya. A dulu. A, nazar durhaka tidak boleh ditunaikan. B, nazar yang sesuatu kita tidak mampu mengerjakannya tidak boleh dikerjakan. Kedua-duanya harus dibatalkan dengan membayar kifarah. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik ya, semak semula. Semak semula di sini ya, saya terangkan. Dalam hadis ini, hadis katanya ya, Ibnu Abbas secara marfu menyebutkan, barang siapa yang mengucapkan satu nazar tetapi dia tidak menentukan untuk hal tertentu, maka dendanya sama dengan denda sumpah. Dan barang siapa bernazar dengan suatu yang bersifat maksiat, haram, maka dendanya sama dengan denda sumpah. Dan barang siapa mengucapkan suatu nazar, ternyata dia tidak sanggup melaksanakannya, maka dendanya ialah denda sumpah. Jadi ya, hendaklah seseorang itu nazar mengikut kemampuan. Contohnya ya, kalau aku sembuh daripada penyakitku, aku bernazar ya, aku nak ya, menjamu anak-anak yatim ya. Jadi ya, di situ mungkin ada kemampuan ya bagi dia untuk menjamu anak-anak yatim.
Atau dia bernazar kalau anakku lulus dari peperiksaan, aku bernazar nak puasa 3 hari. Kata si ibu. Ya, yang macam itu dia mampu. Ya. Jadi kena lakukanlah. Dia mampu. Tapi dia bernazar sesuatu yang luar biasa. Ya. Kalau aku sembuh daripada sakitku, ya, aku nak puasa 3 bulan. Ya. 3 bulan dia nak puasa. Padahal keadaan dia sendiri pun uzur. Ya. Tak mampu nak seminggu pun, ya, dah tunggang terbalik. Ya. Apalagi 3 bulan. Sudah tentu ni nazar-nazar yang di luar kemampuan dia. Kadang orang bernazar suka ya. Kalau aku selamat daripada perjalanan ini, ya, atau daripada pelayaran ini, aku bernazar nak sembelih 5 ekor lembu. Ya, bukan sikit-sikit 5 ekor lembu. Ya. Tapi dah selamat, ya, seekor pun tak mampu nak beli. Ya. Dah selamat dari pelayaran, seekor pun tak mampu, ni nak 5 ekor. Jadi hal-hal macam ini, dia kena bayar kifarah. Kifarah sumpah tadilah. Ya. Memberi 10 orang, makan 10 orang miskin atau memberi pakaian. Ya. Kalau tak mampu, baru puasa 3 hari. Jadi biarlah nazar tu, nazar yang mampu. Jangan kita bernazar sesuatu yang kita tak mampu nak mengerjakan. Ya. Puasa 3 bulan, puasa setahun, tak munasabah. Ya. Tak munasabah. Dan juga yang wajib jangan dinazarkan. Ya. Kalau aku, ya, sembuhlah daripada sakitku ini, aku nak solat 5 waktu. Ya. Solat 5 waktu memang dah wajib, buat apa nak dinazarkan? Ya. Memang dah tentu wajib. Ya. Itu tak boleh dinazarkan. Ya. Sebab tu puasa, ya, apa ni puasanya, solat tu memang dah wajib. Ya. Ada satu lagi di bernazar, kalau aku lepas daripada kesalahanku ini, daripada hukuman aku ini, aku bernazar, ya, nak, ya, menyembelih seekor kambing di makam Tuan Habib. Dia nak sembelih makam, sembelih kambing di makam Tuan Habib. Kat kubur Tuan Habib ni. Tak kira lah Habib siapa. Ya. Yang dianggap oleh dia wali. Jadi, ini namanya nazar maksiat. Ya, nazar maksiat ini, ya, jangan dilakukan. Kalau dilakukan, kita sendiri yang akan syirik. Nazar ke kubur, nak bagi makanan dekat kubur, ya, nak sembelih sesuatu di kuburan, ya. Itu nazar-nazar maksiat. Macam itu jangan dilakukan. Ya. Jadi nazar-nazar macam itu kena bayar kifarah. Jangan dilakukan. Okey, ya, rasa faham. Kemudian kita teruskan lagi hadis 1402. Siapa nak baca silakan. Buka mic. 1402 dengan 1403 dia kena sekalikan. Silakan. Siapa nak baca, buka mic tak dengar. Siapa nak berulang baca tak apa. Boleh. Yang lain nak dengar-dengar. Mic. Okey, okey. Ubah. Kuala dulu. Kuala.
Satu lagi. Ya. Baik. Catatkan ya hadis 1402 dengan 1403. Hadis sah. Matan nazar yang menyusahkan boleh diubah, tetapi wajib membayar kifarah. Hukum sebagai satu ketentuan. Jadi dalam hadis ini hadis yang dikatakan nazar yang menyusahkan diri. Dia bernazar nak pergi Mekah, tapi dia tak nak pakai kasut. Sudah tentu menyusahkan diri dalam keadaan yang panas. Tapak ni boleh pecah, boleh terbakar dengan kepanasan itu. Apalagi memijak batu, sudah tentulah makin panas. Jadi ini nazar-nazar yang menyusahkan diri. Dia nak berjalan kaki. Jadi bila minta fatwa dengan Nabi, Nabi suruh dia menunggang kenderaannya. Dan dia juga boleh berjalan dan boleh menunggang. Kalau nak berjalan, nak menunggang. Jadi tidak dikenakan dengan menyusahkan diri. Tapi dia kena bayar kifarah. Yang ini puasa 3 hari. Macam contoh kadang orang-orang yang ta'assub bola ni, dia bernazar. Kata dia, aku nazar kalau pasukan aku menang, aku nak botakkan kepala. Ini semuanya adalah nazar sia-sia. Macam tu. Nak botakkan kepala. Tak ada ibadat langsung pun. Tak ada mengenai tentang ibadat pun. Kalau dia nak puasa 3 hari ke 2 hari ke, tak apalah, adalah ibadat dia. Ini tak, nak botakkan kepala. Jadi orang-orang yang bernazar macam ni, dia kena bayar kifarah. Tak payah nak botakkan kepala, bayarlah kifarah. Baik, saya terangkan balik. Seseorang yang tidak dapat memenuhi seluruh nazarnya, maka ia harus menebusnya dengan puasa 3 hari. Dan puasa nazar juga 3 hari. Wajib dilakukan. Tetapi agama tidak menetapkan bila ia harus melakukan. Yang penting lakukan 3 hari bila dia berkesempatan. Bukan masa tu juga. Bila dia sempat. Lagi 1404. Siapa nak baca? Silakan. Buka mic. Okey, sila. 1404. Ali bin Abbas qala istakka sa'du min ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kana ala ummi wa tidak qabla an ta'tiya. Faqala
alaihim. Pernah minta fatwa kepada Rasulullah SAW tentang satu nazar yang ibunya bertanya lalu meninggal sebelum meninggal ibunya. Maka sabdanya beliau adalah kuat dan anak lain. Ya. Catatkan 1404 hadis sah. Matan, seseorang boleh menunaikan nazar orang lain dalam hal-hal yang ada hubungannya antara manusia dengan manusia. Hukum sebagai satu ketentuan. Baik, saya mak semula. Hadis 1404. Seorang anak yang mengetahui bahawa ibunya mempunyai nazar dan tidak sempat menunaikan kerana terdahulu meninggal, maka Nabi merintahkan akan anaknya, bukan orang lain ya, akan anaknya itu memenuhi nazar ibunya, iaitu apa yang menjadi nazar ibunya dipenuhi dengan niat atas nama ibunya, ya. Tapi si anak lah. Sebab kenapa si anak? Sebab si anak itu ada hubungan dengan orang tuanya, ya. Macam dikatakan dalam hadis Nabi, ya, bila mati anak Adam itu terputus amalnya, kecuali anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu ada hubungan dengan orang tua ini, ya. Contohnya si ibu, ya, pernah bernazar, ya. Yang bernazar, ya, dia kata, ya, kalau aku selamat daripada, ya, hajiku ini, nanti balik aku nak puasa, ya, selama 3 hari. Contoh, si ibu pun, ya, nazarnya tadi didengarlah oleh si anaknya, ya, atau keluarga si anaknya. Lalu, ya, didapati, ya, ibunya sampai rumah selamat, ya, tapi ia membawa kepada ajalnya, meninggal, ya, maka, yes, si anak itu teringat lagi nazar si ibunya, maka boleh si anak itu, ya, melepaskan nazar ibunya dengan membayar nazarnya, iaitu boleh si anak itu puasakan 3 hari, ya, kerana nak membayar nazar ibunya, ya. Diniatkan macam tu. Jadi di situ bolehkan, ya. Artinya ada hubungan. Yang ada hubungan itu ialah si anak dengan kedua orang tuanya. Itu maknanya kalau dia nazar. Kalau dia tak nazar, tak payah laksanakan, ya. Nazar ataupun dikatakan sebagai lain bahasa, kalau nazar ada kifarah nazar, kena bayar nazar, ya. Tapi kalau wasiat, dia tidak ada bayar kifarah. Kalau dia berwasiat, maknanya kita kena tunaikan wasiat itu kalau tidak menyalahi syarat. Kalau misalnya wasiat itu menyalahi syarat dalam Quran, ya, fala junaha alaikum, maknanya tidak ada kesalahan atas kamu
ya, jika kamu memperbaikinya. Dia punya wasiat tu bersalah. Ya, salahnya apa? Ya, ada pula ya harta yang diduduki dengan segala dengan tanah semua, dia sudah wasiatkan untuk yang menjaga dia. Ya, yang menjaga dia siapa? Ya, iaitu bibi adalah yang menjaga dia. Jadi diwasiatkan dibagi kat bibi. Jadi ini zalim, dia ada waris. Jadi wasiat macam ni wasiat yang salah. Jadi wasiat yang salah macam ni, ia kena perbaiki. Boleh diperbaiki oleh si waris, tak berdosa. Ya, fala junaha alaikum. Ya, maka tidak ada kesalahan atas kamu. Ya. Baik, kita punya kuliah hadis sampai hadis yang ke 1404 dulu. InsyaAllah akan datang kita akan sambung lagi. Ya, alhamdulillah yang dapat hadir hari ini, yang tak dapat hadir boleh dengar rakaman dia. Sadaqa Rasulullah SAW. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala zalik.